الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurusi surau dan ahli terkuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa kita seharian kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Maknanya, Allahumma wahai Tuhanku, ikhtim lana, sudahkanlah akhir hayat kami ini bihusnil khatimah, dengan sebaik-baik kesudahan. Wala takhtim alaina, dan janganlah engkau ya Allah akhirkan hayat kami ini bisu'il khatimah, dengan seburuk-buruk sejahat-jahat kesudahan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mengapa kita selalu doa begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana besok kita ini semua akan dibangkitkan di mahsyar bagaimana akhir hayat kita. Jadi akhir hayat kita itu bagaimana? Begitulah besok dibangkitkan di mahsyar. Kalau akhir sudahnya sudah yang baik, maka besok bangkit dalam keadaan yang baik. Batu kita pun berdoa begitu, moga-moga Allah akhirkan hayat kita ni sudahnya sudah yang bagus. Sebab kita tak tahu dah siapa dulu siapa kemudian. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian, itu je dah. Atau saya kemudian, tuan-tuan dululah. Baik. Jadi kalau begitu kita pun selalulah berdoa lah. Berdoa hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Cumanya bila kita sebut begitu, ya Allah sudahkanlah hayat kami kesudahan yang baik, apakah persiapan kita? Apakah dipanggil langkah-langkah kita nak menuju husnul khatimah itu? Apakah langkah kita nak menuju husnul khatimah? Sidang jamaah dirahmati Allah, yang pertama sekali, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, marru bi janazah. Kata Sayyidina Anas, satu hari orang ramai mengusung satu jenazah, lalu di hadapan Rasulullah, lalu di hadapan sahabat-sahabat Rasul. Lalu orang ramai yang melihat jenazah itu, mereka kenallah siapa yang mati itu. Mereka menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mati.
Bila Rasulullah dengar Nabi kata wajibat, wajib bagi dia. Kemudian kata Sayyidina Anas, diusung satu lagi jenazah. Yang mati ini orang jahat, orang munafik. Jadi sahabat-sahabat yang ada di situ menyebut-nyebutlah kejahatannya masa hidup dulu, kejahatan orang mati itu. Bila Rasulullah dengar sabda Nabi wajibat, wajib bagi dia, Sayyidina Ammar tanya, ya Rasulullah, ma wajibat, apa yang wajib? Yang wajib itu apa dia? Nabi kata, tadi jenazah yang baik ini, jenazah yang baik ini disebut-sebut kebaikan dia, wajib dia masuk syurga. Kamu jadi saksi Allah di bumi ini. Dan yang ini satu lagi jenazah yang kamu duk sebut-sebut jahat dia, wajib dia masuk neraka. Kamu saksi Allah di atas muka bumi. Jadi yang pertama sekali hadirin hadirat, persiapan kita menuju husnul khatimah ini perbanyakkan saksi-saksi kebaikan kita itu. Itu yang mustahak kita ni. Sebab itulah Allah sebut al-yaum, hari itu hari mahsyar, hari akhirat nanti. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, bercakap. Yang bercakap tangan mereka bercakap, kaki mereka menjadi saksi. Jadi rupa-rupanya anggota kita ni semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Kita ni ada anggota, berapa banyak anggota kita? Tak banyak. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, anggota kita yang besar ni ada 7 ya. 7 mata, lidah, telinga, tangan, kaki, perut kita. Yang ketujuh faraj, kemaluan kita. Tu tujuh tu jadi saksi. Berkatalah tangan, dialah yang buat itu, dialah yang berzikir subhanallah 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 subhanallah. Tangan jadi saksi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, kalau kita ke Mekah, tawaf di Kaabah, tak dapat nak cium Hajar Aswad, apa kita buat? Angkat tangan, istislam kan. Kita bersebut bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil hamd, ucup tangan kita tu. Jangan flanky kan. Jangan. Ibu-ibu kalau buat itu tiup. Itu jaga, yang jaga tangkap masuk mulut. Itu bid'ah, dhalalah itu kita. Angkat tangan itu Nabi sebut tangan kita dengan Hajar Aswad menjadi saksi gitu. Sebab itulah kita dalam bab-bab begini ramaikan saksi, banyakkan saksi-saksi kebaikan kita. Itu yang pertama sekali. Biar kaki jadi saksi. Ke mana bawanya? Bawa ke masjid, bawa ke surau, bawa ke tempat ceramah kaki dah. Jangan kaki jadi saksi ke mana lagi ya? Karaoke. Mana perginya? Nak pergi nu. Mata-mata tempat-tempat yang tak sepatut pergi, na'udzubillah min zalik. Itu yang dimaksudkan persiapan kita lah. Jadi kita selain minta anak akhir sudah baik, ini sudahkan dengan saksi-saksi kebaikan kita itu. Itu yang pertama sekali kita kena buat persiapan. Yang keduanya para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila meninggalnya seorang manusia itu, terputuslah dipanggil amalan-amalan manusia. Maka yang kedua yang perlu kita buat, yang kita perlu lakukan, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah ampun. Mintalah keampunan. Maka itulah benda yang perlu kita persiapkan, ialah membanyakkan mencari ampun. Kita ni semua besok mati nak menuju ke mana? Syurga ke neraka? Syurga. Tak tahulah orang sini, saya tak kisah Ustaz, mana-mana pun rasa macam okey. Sama ada hilang ingatan atau hilang pedoman dipanggil tu. Hilang akal panggil dah. Allah hadirin hadirat, tanya budak-budak merempit ke pun macam bro, kalau mati ni merempit ni syurga Ustaz. Sebab itu kita orang tukar jadual merempit malam Jumaat kan Ustaz. Dia pun merempit malam Jumaat dah kan. Pandai juga dia ni pasal apa? Kalau mati Ustaz bukan laki tak tanya besok ke. Oh beriman juga orang.
Nampak. Tu tak tanya lagi orang buat jahat, tanyalah siapa pelacur-pelacur tu pakai baju bebek. Macam akak kalau mati, akak pun nak syurga juga. Tapi baju tu tanyalah tu pondan-pondan maknyah-maknyah tu. Iya, tuan-tuan tak tanya. Tak percaya kita tanya dia macam kita pun nak syurga sebab kawan saya pernah ceramah depan orang ni. Saya tobat tak berani je tak. Dia kenyit, dia kerang, demam gitu. Dia bukan perempuan, dia dipanggil perempuan jadian. Lembut di luar, keras di dalam. Kan kita boleh percaya tak tu? Luar je lembut, dalam jangan. Allah, dia bukan perempuan, dia jantan, menyamar jadi perempuan. Orang panggil maknya ke pondan. Jadi kawan saya ceramah depan dia orang, saya tak berani takut kita. Tak. Jadi ceramah depan dia orang ni jangan cerita bab neraka dan dosa, tak dengar dia cerita bab syurga dan nikmat dia. Dia dengar syurga lah. Itu yang bila tanya siapa nak ke syurga? Kita. Itu yang tak tahan tengok drama-drama macam tu. Kita tangan. Jadi bila dia dah kata nak ke syurga, inilah masa nak masuk jarum. Kata ustaz, kalau nak masuk syurga, besok di syurga yang ada laki-laki atau perempuan, pondan tak ada. Ya ke? Tu dia gigit jari kan. Ya ke ustaz? Meloya tengok ya dah. Barulah dia insaf sikit lah. Lepas tu balik dia mula. Nak sebut tahap-tahap tu pun nak ke syurga. Kita ni nak ke syurga pada zaman dirahmati Allah. Apakah kata kekunci kita, password kita? Hari ini saya tengok rancangan televisyen ke radio ke, kalau nak jawab teka-teka tu, DJ akan tanya, sila beri kata laluan, password dia. Orang pun cuba beri laluan. Apa kata laluannya? Ku putih. Sila jawab soalan. Kena masuk password baru boleh jawab. Kita ni besok nak ke syurga, apakah password kita? Hadirin para jemaah rahmati Allah, Allah sudah ajar kita password ke syurga ini sebagaimana ungkapan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pernah berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah dua benda ni. Allah Ta'ala ajar kita ketika Nabi Adam AS dalam syurga dengan doa kita dalam syurga. Makan buah larangan dalam syurga, diturunkan kedua-duanya di dunia, berpisahlah keduanya di dunia ini, sehinggalah satu ketika bertemulah dalam di padang Arafah itu. Menangis Nabi Adam kerana teringatkan dosanya, menangis ta'awud, teringatkan dosanya. Ini ibu dan bapa manusia di awal-awal dulu. Turun, kata para ulama, turun sebelum terbit matahari gelap. Dalam syurga terang benderang, dalam syurga penuh nikmat. Bila turun dalam keadaan gelap gelita, takut, kedua-duanya takut. Takutlah gelap, mana ada spotlight masa tu, lampu pun tak ada, apa pun tak ada. Nak menangis kedua-duanya. Berdoalah keduanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah buat zalim diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampun ya Allah. Disitulah jawapan. Kalau engkau tidak ampun ya Allah, wa tarhamna, kalau engkau tidak rahmat kami ya Allah, nescaya jadilah kami golongan orang yang rugi. Jadi di sinilah password kita nak ke syurga, carilah ampun dan rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok balik hadis Nabi. Apa kelebihan tuan-tuan datang ke masjid surau berjemaah? Orang tanya apa beza Ustaz sembahyang di rumah dengan sembahyang di surau? Bezanya tuan-tuan, setiap langkah yang kita pergi ke surau ni, setiap langkah diampun dosa. Kita sembahyang, Nabi sebut tak, kita sembahyang mayang ni, berjalan nak ke masjid, nak ke surau tu dah ampun dosa. Sampai di surau, menunggu-nunggu Tok Imam Qomat, menunggu Tok Bilal Qomat, menunggu dalam surau lah menunggu tu.
Menunggu-nunggu tu Nabi sebut, malaikat-malaikat berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa si fulan. Baik tu kalau lambat qomat tak apa, patut tadi qomat 6.45 baru betul. Contohlah contoh. Ustaz lambat. Qomat ini qomat lambat, nak dipecat Tok Bilal tu. Bertenang, tenang, lagi lambat, lagi bagus sebenarnya, lagi lama menunggu. Tapi jangan sampai habis waktu, sudahlah kan. Nak sebut menunggu tu, menunggu nak qomat itu, Rasulullah bersabda, jangan kata tuan-tuan berdoa, tuan-tuan tak berdoa, malaikat tolong doa, ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah rahmatlah si fulan, ya Allah terimalah taubat atasnya. Siapa yang berdoa? Malaikat. Berdiri nak sembahyang tu, berdiri tu dah dapat keampunan. Amin serentak dengan amin Tok Imam. Baik tu jangan dahulu Tok Imam, serentak dengan Tok Imam. Tok Imam kita pun Nabi bersabda, sesiapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, Allah ampun dosa dia. Cerita ampun dosa je. Puasa Isnin Khamis ampun dosa lagi. Puasa Arafah Nabi bersabda diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa lagi sunat Asyura diampunkan dosanya setahun yang lalu. Cerita ampun dosa je. Rupanya kita ni nak menghuni syurga. Syurga ni bukan boleh masuk kalau ada dosa. Tak boleh masuk, walaupun sedikit tak boleh. Sebab syurga itu tempat orang-orang mulia. Syurga ni tempat orang yang bersih. Jadi kalau kita nak bersih, nak masuk syurga, carilah ampun Allah, bersihkanlah zahir dan batin kita ni. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itu kata kekunci. Jadi persiapan kita, carilah ampun dosa banyak-banyak. Di mana? Waktu disuruh istighfar sehari semalam 100 kali atau lebih. Nak cari ampunan dosa, gila tempat-tempat majlis ilmu Allah ampun dosa. Carilah apa, di mana ada tempat pengampunan dosa, kita pergi. Jadi itu namanya dipanggil matlamat kita, persiapan kita nak menuju husnul khatimah. Cari di mana ada keampunan Allah, di mana tempat Allah ampun, kita pergi sana. Itu antaranya tadi di mana jalan surau, jalan ke masjid. Itu semua mendapat ampun dosa. Ambil uduk tu Nabi kata gugur dosa-dosa dia. Nak gambarkan pada kita, itu sebab Rasulullah SAW ajar kita. Mengapa sampai kadang-kadang kita rasa kenapa banyak sangat ampun dosa, ampun dosa ini, ampun dosa, bersedekah pun mengampunkan dosa. Kita berjabat tangan tadi Nabi kata tidak bertemu dua orang Islam lalu bersalam-salaman, melainkan akan Allah gugurkan dosa-dosa. Allah hadirin hadirat. Jadi jangan kita nampak benda tu benda kecil dah. Itu semuanya persiapan kita. Termasuklah orang yang sakit, termasuklah orang yang ditimpa musibah, dia redha, dia sabar. Nabi kata seperti pokok-pokok yang gugur daun kering dia. Macam tu sekali. Itu namanya persiapan kita. Jadi kita ni kena ingat, itulah kata kekunci yang pertama. Kita nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala, carilah ampunan Allah taala sebanyak-banyaknya. Para jemaah dirahmati Allah taala sekalian. Yang ketiga, cari rahmat. Rahmat. Sebab syurga ni tuan-tuan, kita nak masuk, pertama sekali orang yang ada dosa tak boleh masuk syurga. Kita ni kan semua nak ke syurga. Lepas tu di syurga nikmat syurga tu Allah Ta'ala tahu. Lepas tu Allah tahu. Lepas tu ibu-ibu apa bila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala jadikan kita kat dunia ni. Kenapa Allah dah jadikan orang laki-laki? Orang laki-laki, orang perempuan, orang laki-laki, apakah kesukaan orang laki-laki di dunia ni? Cuba ibu jawab, bapak jawab. Kesukaan orang lelaki kat dunia ni ialah perempuan. Lepas tu dia sibuk nak kahwin dua. Ibu, bapak-bapak cakap nak kahwin dua, diam aja, jangan dilawan. Dia cakap tak apa, jangan dia berani sudah. Tu dia. Takkan cakap, tak ada masalah.
Yang berani itu yang kita bimbang. Begitu tak? Memang itu hakikat. Patut orang di syurga besok. Cuba kita bincang balik. Apa nikmat orang lelaki dalam syurga besok? Bidadari lah. Betul Allah Ta'ala jadikan dalam syurga laki-laki bidadari. Sebab mata laki-laki ni memang suka ke perempuan. Betul, jangan bagi suami kita tengok TV banyak sangat. Dia tengok TV, dia tengok orang sebelah. Tengok TV, tengok sebelah. Dalam TV fasya sandar, yang sebelah tersandar. Itu sebab dia kata, saya tak kisah siapa ganti menteri besar Kedah, yang penting siapa nak ganti fasya sandar. Itu yang dia fikir lah. Memang itu kesukaan laki-laki pun. Betul Allah sebut ada bidadari dalam syurga. Baik, itu cerita orang nak pergi syurga, nak marah macam mana. Memang itu Allah jadikan laki-laki begitu. Sebab tu orang perempuan dia kena layan laki-laki tu. Jangan tak layan. Sebab itu kesukaan laki-laki, dia suka pada pujuk rayu, manja-manja tu. Ya. Kesukaan orang perempuan pula apa dia? Perhiasan. Betul Allah cerita dalam Quran, Allah cerita macam-macam adanya kapet-kapet yang tebal. Ada cawan-cawan yang tersusun, bantal-bantal yang tersusun. Tuan-tuan baca dalam Quran. Sampai kita lelaki baca, nak buat apa benda ni semua? Kapet ni semua bukan untuk kita, untuk orang perempuan kita. Sebab tu kalau orang perempuan nak berhias, memang itu kesukaan dia. Dan kita pun kalau orang perempuan tak ada, rumah kita tak berhias, mana ustaz tahu? Aku tahu lah. Orang perempuan dah tak ada. Kita laki-laki langsir tu lah. Kadang-kadang makan pun tisu tak ada, selamba je kat langsir, slow je lap. Tapi tuan-tuan tak lah. Dulu-dulu masa budak kecil kan, mana nak kerti susun-susun dia tu. Orang perempuan lah, dia lah berhiasan dan